Selepas Belanda dan British berjaya memisahkan Nusantara, tanah Melayu melalui negeri masing-masing secara perlahan-lahan ditawan melalui pelbagai cara oleh British. British mengamalkan campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri menyebabkan ketidakpuasan orang tempatan dan pembesar di situ yang akhirnya membawa kepada beberapa siri penentangan. Pelbagai perjanjian yang dibuat berserta tipu helah kepada Sultan dengan tujuan mereka dapat mengekalkan kekuasaan di wilayah ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana penjajahan British di Tanah Melayu. Teruskan menonton. Penjajahan British di Tanah Melayu. British mula memasuki Pulau Pinang yang asalnya merupakan sebahagian daripada Kedah apabila Francis Light yang mewakili syarikat Hindia Timur Inggeris meminta Sultan Kedah ketika itu, Sultan Abdullah Mukarram Shah, untuk membuka pejabat di Pulau Pinang pada 31 Ogos 1785 dan menamakan pulau itu sebagai Prince of Wales Island. Sultan Kedah ketika itu membenarkan Francis Light membuka pejabat di Pulau Pinang sementara menunggu perbincangan muktamad dengan pentadbiran British. Sultan Abdullah bersetuju mempertimbangkan permohonan Francis Light dengan beberapa syarat. Antaranya, EIC hendaklah menjaga pantai laut Kedah, memberi bantuan ketenteraan, membayar wang papasan $30,000 Sepanyol dan bantuan senjata api sekiranya ada serangan dari darat. Setelah itu, dalam tempoh antara 6 Februari 1786 hingga 9 April 1791, Sultan Abdullah beberapa kali meminta Francis Light datang menghadap baginda untuk berbincang syarat-syarat, namun beliau enggan serta tidak membuat apa-apa pembayaran. Sultan Abdullah telah menitahkan kepada pembesar-pembesar supaya Francis Light dihalau keluar dari Pulau Pinang. Tentera EIC yang mengetahui rancangan Kedah bertindak pada 12 April 1791 dengan menyerang kubu orang Melayu di Perai, menyebabkan orang Kedah yang berkumpul di situ terpaksa bersurai. Setelah itulah pihak Inggeris merangka suatu perjanjian untuk ditandatangani. Mereka enggan melayan cadangan Sultan Abdullah meminta pampasan kerugian perdagangan sebanyak $30,000. Sebaliknya, memaksa Kedah menerima $6,000 Sepanyol sahaja. Permintaan Sultan supaya pihak Inggeris menyediakan tentera untuk menjaga perairan Kedah daripada gangguan Siam juga tidak disebut, maka pihak Sultan Abdullah tidak bersetuju dengan isi perjanjian. Sebaliknya, pihak Francis Light menandatangani suatu surat perjanjian dengan 3 individu yang kononnya mewakili Kedah. Apabila Sultan Abdullah telah mangkat, baginda digantikan oleh Sultan Diauddin Mukarram Shah. Pada 1800, Gubernur Sir George Lees menghantar wakil bernama Counter ke Kedah menghadap Sultan Diauddin untuk memohon kawasan negeri Kedah bertentangan Pulau Pinang dalam usaha mencukupkan bekalan makanan bagi penduduk yang semakin ramai. Selepas berbincang, Sultan Diauddin bersetuju supaya kawasan dinamakan Seberang Perai ditadbir oleh pihak Inggeris dengan bayaran $4,000 Sepanyol setahun. Namun isu ketenteraan untuk menjaga perairan Kedah yang dituntut sejak lama terus diabaikan. Perjanjian itu nyata amat berat sebelah. Pada Julai 1825, Parlimen Inggeris meluluskan atau membenarkan syarikat Hindia Timur Inggeris menubuhkan negeri-negeri selat iaitu terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang diletakkan di bawah satu kerajaan yang beribu pejabat di Pulau Pinang. Ibu pejabat ini kemudian telah dipindahkan ke Singapura atas sebab-sebab ekonomi dan perdagangan. Penubuhan negeri-negeri selat ini bertujuan memudahkan urusan pentadbiran dan perdagangan Inggeris. Di peringkat awal penubuhannya, negeri-negeri selat ini sering mengalami masalah kewangan untuk membiayai urusan pentadbiran dan terpaksa dibantu oleh kerajaan Inggeris di India. Terusan Suez juga memainkan peranan penting dalam misi penjajahan British, iaitu memendekkan jarak perjalanan dari England ke Tanah Melayu. Selain itu, penciptaan kapal wap oleh pihak British mempercepatkan perjalanan dan mampu membawa muatan yang lebih banyak, mendorong campur tangan di Tanah Melayu. British juga bimbang dengan kemarahan kuasa Eropah lain di Asia Tenggara dalam memperluaskan kawasan jajahan mereka. Di negeri-negeri Melayu lain, pada mulanya, British tidak mengamalkan dasar campur tangan di Tanah Melayu melalui Arthur Pitt tahun 1857. Walau bagaimanapun, berlaku pergaduhan dan perang saudara di kawasan yang melibatkan kepentingan ekonomi British menyebabkan mereka mengubah dasar kepada campur tangan dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu. Tambahan pula, revolusi perindustrian yang berkembang di Eropah memerlukan mereka mencari bahan mentah dan pasaran bagi hasil keluaran mereka. Menerusi Perjanjian Pangkul 1874, campur tangan British bermula di Tanah Melayu melalui sistem residen. British telah menempatkan J.W.W. Bush sebagai residen Perak yang pertama dan J.G. Davidson sebagai residen Selangor pada tahun 1874. Martin Lister pula dilantik sebagai residen di Negeri Sembilan pada tahun 1895, manakala J.P. Roger ditempatkan sebagai residen Pahang pada tahun 1888. Pada 1909, Perjanjian Bangkok telah dimeterai
dan ia menyaksikan penyerahan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu oleh Kerajaan Siam kepada British. Kerajaan British telah melantik seorang penasihat British di setiap negeri tersebut. Pada tahun 1914, negeri Melayu terakhir, Johor, turut menyertai gabungan ini. British yang menjajah Sarawak secara tidak langsung melalui James Brooke dilantik sebagai Gubernur Sarawak pada 24 November 1841 menggantikan Pangeran Indra Mahkota. Penguasaan British di Sabah pula bermula selepas perjanjian tahun 1877 antara Overbeck dan Dan dengan Sultan Abdul Mumin dan Pangeran Temenggung. Penguasaan British secara total berlaku apabila Overbeck menjual haknya kepada Alfred Dan. Pengambil alihan Persatuan Sementara Borneo Utara British oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara pada tahun 1881 menyebabkan Sabah ditadbir oleh William Cowie mengarah urusan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Penentangan terhadap British. Penjajahan British di Tanah Melayu menyaksikan beberapa fasa penentangan. Ia bermula seawal pendudukan British di Pulau Pinang oleh Sultan Kedah pada tahun 1791 sehinggalah berlakunya beberapa penentangan oleh pembesar dan penghulu di serata negeri. Antara pembesar Melayu yang awal menentang British ialah penghulu Dur Said di Naning yang tidak berpuas hati kerana Naning adalah sebuah wilayah yang berdaulat perlu membayar cukai kepada Melaka dan peperangan tersebut berlaku pada awal Ogos 1831. Selain itu, penentangan di Kelantan yang diketuai Tok Janggut pada tahun 1915, penentangan di Perak oleh Datuk Marajalela tahun 1875 serta penentangan di Terengganu oleh Haji Abdul Rahman Limbung sekitar tahun 1920-an. Penentangan-penentangan yang berlaku kerana tidak puas hati terhadap cara pentadbiran British selain semangat jihad ulama pada masa itu. Penentangan Datuk Marajalela di Perak pada tahun 1875 merupakan asas menyemarakkan lagi perjuangan orang Melayu menentang British. J.W.W. Bush yang bertindak mencampuri adat istiadat Melayu dan merampas hak memungut cukai mengakibatkan beliau dibunuh. Penentangan terhadap penjajahan British berlaku kemudiannya turut melibatkan pertubuhan atau kesatuan dengan aliran pemikiran tersendiri. Menjelang tahun 1937, era perjuangan menentang British mula melibatkan aspek politik dan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Beberapa persatuan ditubuhkan, antaranya ialah Kesatuan Melayu Melaya KMM, MCA, MIC dan UMNO. Dasar pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Inggris menjajah secara halus dengan cuba memenangi hati dan minda orang Melayu, termasuklah menggunakan pendekatan tipu helah dan ugutan untuk memaksa raja-raja Melayu menyerahkan negeri-negeri Melayu kepada penjajah British. Bagi mengelakkan kebangkitan penentangan berterusan di kalangan orang Melayu, British menggunakan pendekatan muslihat sistem residen, iaitu melantik pegawai British sebagai residen sebagai penasihat raja. Kerajaan British mendakwa kedatangan mereka bukan sahaja untuk menjajah kerana mereka masih mengekalkan sistem kesultanan. Hakikatnya, residen yang dilantik ini seakan mempunyai kuasa dalam semua bidang pemerintahan kecuali dalam bidang agama dan adat istiadat Melayu. British amat memahami bahawa kedua-dua perkara tersebut sangat sensitif dan tidak boleh sama sekali dihapuskan. Namun begitu, pegawai-pegawai British dilihat secara rakus mengambil alih kuasa pentadbiran dan pemerintahan di Tanah Melayu termasuk urusan ekonomi. Hak mentadbir negeri oleh Sultan telah diketepikan sama sekali. Kedatangan penjajah Barat bukan sahaja untuk menguasai bahan mentah tetapi juga penyebaran agama Kristian. Semasa era penjajahan, British menggalakkan penyebaran agama Kristian oleh mubahlir mereka di seluruh Tanah Melayu dan Singapura. Penjajah turut mengubah sistem sosial di mana menyebabkan penyatuan masyarakat terpisah untuk mengaut hasil bumi dari Tanah Melayu sebanyak mungkin. Sebagai contoh, kedatangan British telah menyebabkan imperialisme ekonomi secara besar-besaran, khususnya peladangan getah. Aktiviti pelombongan membawa kepada penghijrahan bangsa Cina yang ramai. Penduduk Bumi Putera pula disisihkan dari kegiatan ekonomi komersial. Sebaliknya, hanya menjalankan aktiviti tradisional seperti mencari hasil hutan, pertanian dan nelayan. British melaksanakan dasar pecah dan perintah yang memungkinkan kerjasama antara kaum tidak wujud. Penduduk yang pelbagai bangsa telah dikumpulkan mengikut kawasan penempatan, sektor pekerjaan, sistem pendidikan vernakular dan politik perkauman. Jelas bahawa tujuan pihak British adalah untuk menggunakan sumber tenaga buruh yang murah untuk dieksploitasi. Pengakhiran penjajahan British. Jepun menyerang dan menakluk Tanah Melayu pada tahun 1941 dan kekalahan British menyedarkan penduduk tempatan bahawa mereka tidak boleh bergantung kepada British untuk mempertahankan Tanah Melayu.
Tindakan Jepun menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada Siam pada Ogos 1943 menyedarkan penduduk tempatan bahawa Jepun tidak berminat untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu. Selepas 3 tahun setengah, Jepun menyerah kalah dan British kembali menguasai tanah Melayu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 membawa kepada berakhirnya pemerintahan British dan negeri-negeri Selat dibubarkan pada tahun 1946. Pada tahun 1948, negeri-negeri di Tanah Melayu bersama-sama negeri Melaka dan Pulau Pinang bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu di bawah naungan British. Akhirnya, selepas beberapa lagi siri peristiwa dan penentangan terhadap British, Tanah Melayu telah berjaya mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1957 yang dikenali Persekutuan Tanah Melayu. Kesimpulannya, kedatangan penjajah ke sini telah banyak mengubah landscape geopolitik orang Melayu. Tanah Melayu kehilangan sumber asli yang sangat banyak disebabkan bahan ini mendapat permintaan tinggi di luar. Kini, kesan penjajahan Inggeris selama 132 tahun memberi pengaruh paling kuat dalam corak pentadbiran dan struktur pembentukan sosial budaya masyarakat Malaysia. Dan akhir sekali, yang pasti, penjajahan beratus tahun lamanya serta ideologi kolonisme telah memisahkan kita sebagai bangsa serumpun di Nusantara. Kedatangan penjajah Eropah ke timur dikaitkan dengan zaman kebangkitan kuasa barat pada abad ke-15 dan mereka banyak mengambil ilmu dan teknologi daripada peradaban Islam, terutamanya dari Andalusia. Zaman penjelajahan dan penemuan iaitu pelayaran mengelilingi dunia dengan berasaskan slogan 3G, Gold, Glory dan Gospel. Penemuan jalan laut oleh pelaut Portugal lebih awal berbanding pelaut dari Spanyol dan kedua-dua kerajaan Kristian tersebut bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan tanah jajahan yang baru. Usaha untuk menerokai lautan secara tersusun dimulakan oleh putera Henry dari Portugal pada tahun 1418 dengan menghantar kapal-kapal Portugal ke seluruh lautan dunia. Portugis menguasai Goa di India pada tahun 1509 dan menggelarkan diri mereka sebagai Raja Perdagangan Timur. Kemudian, Alfonso de Albuquerque mula menyerang Melaka pada tahun 1509 dan pada 1511, Portugis berjaya menduduki kota Melaka yang bertahan selama 130 tahun. Selepas itu, kedatangan Belanda yang juga musuh Portugis ke Nusantara pada tahun 1596 apabila berjaya memasuki perairan Indonesia serta menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda pada tahun 1602 untuk memonopoli perdagangan di timur. Pihak Inggeris turut berminat dengan Nusantara dengan bermulanya revolusi perindustrian pada abad ke-18 untuk mengaut kekayaan hasil bumi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat perjalanan kedatangan penjajah di rantau Nusantara. Teruskan menonton. Kesan kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia. Peranan terbesar Melaka yang mengatasi semua kerajaan lain di Nusantara ialah sebagai pusat penyebaran Islam. Empayar Kesultanan Melayu Melaka adalah sangat kaya dan digelar Venice of the East. Sementara itu di Spanyol, gabungan dua kerajaan Kristian iaitu Ratu Isabella I dari Castile dan Raja Ferdinand II dari Aragon menamatkan era gemilang kerajaan Islam di Andalusia selama 800 tahun dengan penaklukan kota Islam terakhir di Granada pada tahun 1492. Pada masa itu, Spanyol terbahagi kepada 4 kerajaan iaitu Castile yang terbesar, Aragon di bahagian sebelah utara Spanyol sekarang, Granada di sebelah selatan dan Neva di utara. Penyatuan wilayah Castile dan Aragon melalui perkahwinan Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II ini akhirnya melahirkan negara Spanyol di bawah kekuasaan House of Habsburg. Kerajaan Islam di Granada di selatan Spanyol adalah yang terakhir di Andalusia, akhirnya jatuh di tangan Kristian pada 1492. Andalusia sering diangkat sebagai contoh tamadun terhebat yang telah membantu kemajuan di Eropah. Kebanyakan ilmu-ilmu moden seperti matematik, fizik, astronomi dan banyak lagi pernah berkembang pesat di Andalusia tanpa mengira batas perbezaan agama. Pada tahun yang sama selepas menawan Granada, Ratu Isabella I telah membiayai pelayaran Christopher Columbus yang menjadi pemangkin kepada perluasan pengaruh Spanyol ke dunia luar meliputi Amerika Selatan sehingga Filipina di Asia Timur dan memulakan persaingan merebut kekayaan di Nusantara. Orang Eropah sanggup menghantar bala tentera mereka dari Belanda dan Inggeris berlayar ke sini demi merampas kekayaan di bumi Nusantara. Cicit Ratu Isabella I iaitu Raja Philip II dari dinasti Habsburg berjaya menakluk musuh utamanya iaitu Portugal pada tahun 1581 Masihi dan menjadi raja untuk Spanyol dan Portugal. Selepas itu, bermulalah penyatuan wilayah jajahan Empayar Spanyol Portugis di seluruh dunia. Kedatangan Belanda dan Inggeris ke Nusantara. Sekitar abad ke-16 dan ke-17,
Belanda berusaha untuk memulakan perdagangan di Nusantara kerana tidak lagi dapat membeli produk timur daripada Portugis setelah diusir keluar dari pelabuhan Portugis pada tahun 1594. Pada abad ke-17, kuasa Belanda mula berkembang di Nusantara dan kehadiran Belanda merumitkan lagi situasi politik yang sedia ada. Belanda juga mahu membalas dendam ke atas kuasa Portugis Sepanyol kerana Raja Philip II menutup pelabuhan Lisbon pada tahun 1580 yang menghentikan peranan Belanda sebagai pengedar barang-barang timur ke Eropah. Ini menyebabkan Belanda mengisytiharkan perang ke atas Portugis Sepanyol di mana sahaja mereka bertemu dan ingin menaklukki pelabuhan Melaka yang terkenal. Belanda juga berdagang di Aceh dan bercita-cita untuk menduduki Kepulauan Jawa dan juga Melaka. Maka bermulalah ekspedisi Inggeris Belanda ditunjangi oleh Syarikat Hindia Timur Belanda VOC dan Syarikat Hindia Timur Inggeris EIC. Peranan VOC dan EIC di Nusantara. Pada peringkat awal penjajahan, kuasa-kuasa barat menggunakan aktiviti perdagangan untuk masuk ke Nusantara. Syarikat Hindia Timur Inggeris EIC dan Syarikat Hindia Timur Belanda VOC bersaing untuk menjalankan serta menguasai perdagangan di rantau ini. VOC ditubuhkan pada tahun 1602 sebagai tindak balas kepada Inggeris yang telah membentuk EIC pada tahun 1600. Kerajaan Britain pada masa itu memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan bagi menyediakan peluang perdagangan yang berterusan bagi mengaut keuntungan melalui EIC. Nilai kekayaan syarikat VOC adalah seperti gabungan 20 syarikat moden pada hari ini, iaitu bernilai kira-kira 7.9 trilion US dollar. Para pedagang VOC dan EIC adalah pedagang jarak jauh dari Eropah yang mempunyai hubungan dengan banyak bandar pelabuhan yang mereka kuasai di benua Asia. Mereka mempunyai modal yang besar dibiayai oleh para pemodal dari Eropah. Dengan memiliki kekuatan tersebut, maka keuntungan yang diperolehi dari hasil perdagangan di Asia adalah terjamin. Walaupun pusat pentadbiran terletak di Eropah, mereka mempunyai cawangan penting di timur dan tinggal secara tetap atau sementara seperti Belanda di Batavia dan Inggeris di Kalkuta, India. Dari Batavia, VOC terus memperluaskan pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia. VOC bertahan hampir 200 tahun sehinggalah berakhir pada 31 Disember 1799. Kesultanan Johor mula menyerang Portugis di Melaka. Runtuhnya Kesultanan Melaka tidak bererti kuasa Melayu telah terhapus dari Nusantara. Kesultanan Johor yang ditubuhkan pada tahun 1528 oleh waris Sultan terakhir Melaka, Sultan Mahmud Shah, telah mewarisi banyak wilayah yang pernah dikuasai Melaka dari Pahang sehinggalah ke Kepulauan Riau. Kedatangan Belanda dianggap sebagai peluang oleh waris Kesultanan Melaka di Johor untuk mengembalikan maruah mereka walaupun Belanda tidak berhasrat memulakan Melaka kepada Johor. Selain itu, Johor juga mahu Belanda membantu mereka menentang Aceh. Belanda juga berharap dengan terhalaunya Portugis dari Melaka, kedudukan Portugis di Kepulauan Maluku juga dilemahkan kerana kedudukan Portugis di Maluku adalah halangan besar perdagangan Belanda di Kepulauan Indonesia. Satu perjanjian antara Johor diwakili oleh Raja Bongsu dan Belanda diwakili oleh Laksmana Cornelius di atas kapal Belanda pada 17 Mei 1606. Walaupun Pakatan Johor Belanda tewas beberapa kali menentang Portugis di Melaka, akhirnya pada 14 Januari 1641, Melaka bebas dari tangan Portugis. Antara faktor kemenangan ini ialah ketika itu di Portugal sedang meletus peperangan yang dinamakan Portuguese Restoration War yang bermaksud peperangan mengembalikan hak Portugis untuk membebaskan dari pemerintahan dinasti Habsburg. Peperangan jauh di Eropah ini turut melemahkan kuasa Sepanyol Portugis di Nusantara kerana bantuan dari Lisboa dan Goa semakin berkurangan. Walaupun Melaka jatuh di tangan Belanda pada tahun 1641, tetapi pihak Belanda masih sukar untuk memonopoli perdagangan kerana kebanyakan kapal dari Eropah kini mengelak Melaka dengan berlayar di Selat Sunda. Perjanjian 1824 Inggeris-Belanda. Kerajaan Belanda dan Britain di Eropah tidak mahu perselisihan antara mereka di timur menjadi masalah yang lebih besar kerana pada masa yang sama, kedua-dua kuasa ini perlu bersatu untuk menghadapi Perancis yang mahu menakluk seluruh Eropah dan Britain memerlukan Belanda sebagai negara penampan dari serangan Perancis. Raja Belanda mencari perlindungan di Britain akibat dari serangan Perancis pada tahun 1795 dan mengeluarkan beberapa surat yang memberi arahan supaya tanah jajahan di Belanda di luar negara diserahkan kepada kuasa Inggeris untuk sementara waktu dan terus bekerjasama dengan pihak Inggeris. Perang Napoleon di Eropah bermula pada tahun 1803 menyebabkan Belanda ditawan oleh Perancis.
Stamford Raffles kemudian memulakan penaklukan kuasa Inggeris di kawasan Belanda di Nusantara, dan pada 4 Ogos 1811, tentera British mendarat di Jawa Barat. 4 hari kemudian, Batavia jatuh ke tangan British, dan 6 minggu kemudian, seluruh Pulau Jawa jatuh ke tangan British. Kemudian, Stamford Raffles mengeluarkan surat proklamasi penaklukan Pulau Jawa dalam bahasa Melayu yang bertarikh 11 Ogos 1811. Setelah kekalahan Napoleon pada Jun 1815, sebahagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Inggeris sempat menjajah Kepulauan Indonesia selama 5 tahun dari 1811 hingga 1816. Usaha Stamford Raffles yang mahu menguasai perdagangan Inggeris di Melaka mendapat bantahan Belanda. Setelah Belanda menguasai Melaka, Belanda hanya kekal di koloni ini dan menghormati Johor sebagai pemilik Semenanjung Melayu dan Kepulauan Riau. Akhirnya, pentadbiran Belanda mencadangkan pertukaran penempatan antara Inggeris dan Belanda di Nusantara. Perbincangan bermula pada tahun 1818 di Eropah yang akhirnya membawa kepada perjanjian British Belanda pada 17 Mac 1824. Belanda menyerahkan Melaka serta semua wilayah jajahannya di semenanjung Tanah Melayu kepada British, sementara British menyerahkan Bengkulu dan seluruh wilayah jajahannya di Kepulauan Sumatera kepada Belanda. Nusantara dipecahkan menjadi semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Indonesia hasil daripada Perjanjian London 1824. Kesultanan Johor telah terbahagi dua, dengan Johor di bawah pengaruh British, manakala Kesultanan Riau di bawah penguasaan Belanda. Nusantara yang sewaktu ketika dahulu bebas rakyatnya bergerak dari pulau ke pulau, kini terhalang kerana penjajah melanggar sepadan antara pulau. Kesultanan Riau akhirnya dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1911, manakala Johor kekal sebagai sebuah kesultanan di dalam Malaysia sehingga ke hari ini. Kesimpulannya, sebelum kedatangan penjajah British, masyarakat Melayu telah mempunyai tamadun yang tinggi. Malah Tanah Melayu menjadi pusat penyebaran ilmu dan mampu menjadi kuasa ekonomi dunia melalui aktiviti perdagangan. Adalah tidak benar sama sekali pemikiran yang menganggap pihak British inilah yang datang membawa pemodenan dan membangunkan Tanah Melayu, sedangkan tujuan sebenar mereka adalah untuk mengaut hasil bumi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.
Yakah? Thank you boss Base here.